قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemudian jika mengetahui ia seorang, jika dia mengetahui, yakni jika dia ingat akan segala dosanya, dosa seorang, atas tafsil, atas terperinci, nescaya wajib atasnya, atas seorang taubat daripada semuanya, semua dosa dengan satu-satu. Kalau dia ingat dosa yang dia buat, ini tertib dalam taubat. Tertib taubat ni yang pertama, mesti kita taubat daripada dosa-dosa kita yang kita ingat. Kita kena buat mari dulu, kita kena menghadirkan dulu semua dosa-dosa yang pernah kita buat, sehabis mampu kita, sekadar kita ingat. Kena apa kita panggil, kena imbah semula lah. Daripada zaman kita muda-mula, kita kena imbah semula gapo dia dosa yang kita buat. Sama ada dosa secara zahir, dosa zahir itu mudah lah, dosa curi, dosa minum arak, judi, zina dan sebagainya. Dan juga dosa-dosa batin, sifat deki kita duk perak, dosa pesen tak nampak ni, dosa batin, perak sifat deki, ujub, takabur. Apa pula antara dosa batin ialah meninggalkan belajar ilmu fardu ain. Tu bagi tak nampak saja tu. Kalau judi tadi mudah, moga dia nampak. Hak pesen dosa tak nampak ni, meninggalkan belajar ilmu fardu ain, mana duk nampak. Wajib dia kena ingat satu persatu dosa tu, dia kena imbah semula. Apa bagi setiap dosa tu dia kena mencukupkan rukun taubat yang 3 tu lah. Misal kata dia ingat dosa tak ngaji mula, maka dia pun kena ingat, dia kena buat mari menyesal. Muka rukun taubat 3 kan. Yang pertama menyesal, dia kena buat mari lah. Buat mari biar berasa menyesal dalam hati dia, kerana zaman muda-muda mula dia tidak mengaji ilmu yang wajib dia belajar, akidah, fiqh dan tasawuf. Tiba-tiba dia tidak belajar, maka dia kena buat mari menyesal. Selepas dia menyesal molek dah, dia betul-betul berasa menyesal, tu rukun serukun. Rukun yang kedua, dia kena learning, dia kena belajar lah. Dia kena pergi belajar, dia cari tutup guru, ngaji ilmu akidah, fiqh dan tasawuf. Ilmu hak wajib dia belajar tu. Bukan dia pergi cari tok guru, pergi ngaji ilmu hak lain daripada hak wajib. Tak kena juga. Kadang-kadang orang ni dia ngaji dah, tapi ngaji ilmu yang tidak wajib pun. Hak wajib akidah, fiqh, tasawuf dia tak lepas. Dia tak ngaji lagi, dia pergi ngaji ilmu hak tidak wajib. Tak jadi juga. Wajib lah ni dia kena cari belajar akidah, belajar fiqh dan belajar tasawuf. Kemudian wajib dia iktikadkan, dia tekadkan dalam hati dia, dia tidak akan kembali dah kepada dosa dia, meninggalkan belajar tu selama-lamanya. Dia akan belajar sampailah dia mati, dia tak akan buat dah. Supaya dulu meninggalkan belajar. Cukup 3 ni baru dinamakan taubat. Tapi baru taubat daripada dosa meninggalkan belajar. Dosa baru. Semua dosa wajib dia buat mari secara tafsil. Dia ingat lagi dosa dia, dosa sifat takabur mula. Dosa sifat sombong, dia duk bawa sifat sombong lama mana. Dia duk bawa. Lepas tu wajiblah dia taubat daripada sombong pula. Dia pisah menghina ke diri,
Dia ingat dosa-dosa dia ingat kelemahan dia, siapa dia mari berasa nyesal, bersifat dengan sifat sombong. Bila dia nyesal, dia pun tinggal dah. Lah ni dia tinggal dah sifat sombong. Lawan bagi sifat sombong ialah tawaduk, rendah diri. Dia pun latih diri dia untuk bersifat rendah diri, tak sedah. Berasa tinggi diri, berasa besar diri. Lepas dia pun pacuk dalam hati dia tekad dia tak akan kembali dah kepada sifat sombong sampai bila-bila. Tu baru kemudian barulah dinamakan taubat daripada sifat sombong. Dia pun ingat lagi dosa dia. Sifat gapo lagi? Deki. Lagu tu juga. Sifat hubbud dunia, kasih ke dunia. Ini satu dosa juga. Tapi dosa batin lah. Pahak dosa zahir mudah sikit. Dosa tak semaya, dosa tak bayar zakat dulu. Harta banyak, zakat tak bayar. Ada biasa judi. Misalnya terlibat dengan riba. Tu dosa tegak-tegak lah. Insurans kereta ambil bayar rotek, ambil insurans kereta. Ambil hak konvensional ke Islami. Tak ada cara, ambil hak murah. Hak murah tu riba lah biasanya konvensional. Kalau hak Islami takaful ia mahal sikit. Lama kini dia buat kira ambil hak murah. Dosa terlibat dengan riba, dosa besar. Wajib kena taubat. Dosa besar ni tidak akan terhapus dengan amal ibadat kita walaupun learning kita sudah jadi kaki masjid, kaki surau sekalipun. Nak tahu untuk bayar rotek tak ada cara. Insurans Islami, insurans konvensional tak ada cara duk terlibat dengan riba. Insurans kereta tak ada cara pun mula. Pergi bank apply loan, minta loan Islamic konvensional tak ada cara. Asal keluluh ya dia kata. Pas bank ni kalau dia tu dia kata asal keluluh memang dia wih konvensional lah. Dia tak kira wih Islami. Maka dosa belaka tu wajib ingat sosok secara tafsil. Dia wajib taubat bagi setiap satu dosa. Tu dah. Muka bagi nak temu mati belaka ni. Mati selagi tidak taubat, dosa duk bawa situlah. Dia tidak terhapus dosa dengan sebab lama masa. Itu cerita zaman muda. Cerita zaman muda pun dah tidak taubat, dia bawa dosa situlah. Walau cerita zaman muda pun dia hanya terhapus dengan jalan taubat sahaja. Terutamanya dosa-dosa besar. Dosa kecil pun sama juga, wajib bertaubat juga. Sebagaimana kita buat di dosa besar tadi, kena nyesal, kena tinggal dosa, bertekad tak sih kembali dah kepada dosa. Sebagaimana kita buat lagu tu, bertaubat daripada dosa besar, dosa kecil pun sama juga. Tak jaga mata duk tengok ikut dia, tak jaga telinga duk dengar ikut dia, dengar orang tina nyanyi, dengar pasal lagu orang tina duk nyanyi. Tu maksiat telinga, dosa kecil. Tapi dosa kecil sekalipun tetap wajib kita bertaubat. Kena buat mari juga tiga tadi. Menyesal salah guna telinga, salah guna mata. Lah ni kita tinggal dah. Telinga kita guna sebagaimana ia sepatutnya. Mata kita hanya tengok sebagaimana ia sepatutnya. Apa masa depan pun kita tekad kita tak akan dengar dah. Maksiat kita tak akan tengok dah. Maksiat. Dosa kecil sekalipun wajib kena bertaubat. Wajib kena taubat juga. Cuma bezanya dosa besar dosa kecil ni mana? Dosa kecil ada kemungkinan akan diampun dengan kita beramal. Ni kita puasa, kemungkinan dosa-dosa kecil salah guna mata telinga tu kemungkinan akan diampun. Kemungkinan melalui ibadat. Tapi dosa besar tak ada kemungkinan akan diampun dengan ibadat, tak ada. Memang kena taubat. Syarat mari lagu tu dah. Walaupun kita kata keampunan ni kuasa mutlak Allah, betul lah. Memanglah Allah Ta'ala sahaja yang mengampunkan dosa. Tapi Allah Ta'ala jugalah yang meletakkan undang-undang syarat
undang-undang agama bahawasanya dia hanya akan ampun dosa besar dengan jalan taubat sahaja. Allah Taala dah letak syarat lagu tu. Nah, wajib kita kena turutlah syarat-syarat dia tu. Jika mengetahui ia akan segala dosanya seorang atas tafsil, dia ingat mana-mana dosa masih dia ingat, nescaya wajib atasnya taubat daripada semuanya dengan satu-satu. Kena ingat so dia cukup ke 3 rukun taubat tadi. Itu kalau dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan anak Adam, tambah so lagi dia hatta kelik. Nah, hak dia tu. Kalau dosa curi kena atas kelik, tambah so lagi 4 rukun. Menyesal curi, lah ni tak curi dah, masa depan tekak tak si curi dah. Hak mana curi mula dia atas kelik. Tambah so lagi baru dinamakan taubat. Tak cukup dengan 3 sebab dosa bersangkut paut dengan anak Adam. Walaupun puluh sen pun hak dia wajib dia atas kelik. Kalau tak mampu minta halal. Benda lama sangat dah dia pun tak ingat dah. Nah, pergi minta halal. Pergi minta halal dengan tuan dia. Kalau dosa ngupak, wajib minta maaf dengan tuan dia. Tambah sekali lagi pergi minta maaf dengan tuan dia, minta halal. Dan tiada memada, yakni tiada sah taubat oleh satu taubat sahaja bagi segala dosanya itu. Tak boleh taubat borong kita panggil. Tak sah taubat secara borong. Semua dosa-dosa ada lama kening, kita nyesal belakalah. Lepas kita tak si buat dah lah, masa depan pun kita tak buat dah lah. Jadi taubat lagu tu tak jadi, tidak sah, tiada memada. Wajib taubat satu-satu. Tak boleh nak borong gitu, tak boleh. Dengan Allah Ta'ala pun tak boleh, dengan manusia pun tak boleh. Kita ada 4 dosa dengan dia. Kita curi harta dia, kita fitnah dia, kita ngupak dia, kita biasa sekeh kepala dia. 4 dosa, 4 kali kena minta halal. Sosok jumpa dia, minta maaf lah, mula ambo ada ambil bagi demo, minta halal, tu dia pun halal. Lepas tu ambo biasa fitnah demo hari tu. Kena sebut so barulah sah taubat tersebut. Buat sepagi gaya tu tak jadi tu. Jumpa pagi gaya, minta maaf belaka deh. Borong gitu, tidak sah taubat tersebut. Tak sah. Kosong-kosong, tak ada kosong-kosong. Tak sah. 4 dosa, 4 kena taubat. 3 dosa, 3 kena minta halal dengan anak adik. Nak borong tak boleh, minta maaf belaka tak jadi. Tiada memada oleh satu taubat sahaja tak padai. Dan jika tiada teringat, ia akan tafsir segala dosanya. Lepas dia ingat dosa, ingat belaka dah, kemudian ada lagi lah dosa tapi tak ingat dah lama sangat. Kita cuba ingat dulu imbas semula mana dosa kita, dan kita taubat semua sebutir-sebutir dosa, kemudian mesti ada lagi hak kita tak teringat, hak kita tak perasa. Maka jika tiada teringat ataupun tiada perasa, tak perasa dah lah, dia ingat dah habis, dah ingat berasa-berasa sekali ni hak ingat, berasa tak ada dah, tapi mesti ada lagi. Cuma hak ingatnya sekadar ni, hak dia ingat. Maka bila lagu tu, maka hendaklah berkata ia, barulah dia boleh bertaubat secara borong. Mula-mula kena ingat sebutir-sebutir dosa dulu, kena taubat di atas setiap dosa. Lepas tu dah semua dia taubat belaka dah, ada lagi dosa dia tak ingat, baru taubat secara borong. Misalnya seperti berkata ia, jika ada bagi aku dosa yang tiada aku ketahui akan dia. Kalau ada lagi lah dosa hak aku tak tahu, hak aku tak perasa, maka aku taubat daripadanya
daripada dosa yang tiada aku ketahui itu kepada Allah Ta'ala. Barulah dia taubat secara borong. Ada lagi dosa-dosa mana tak ingat, maka semuanya aku bertaubat kepada Allah. Apa makna? Dengan makna dia menyesal, dia meninggal ke dosa dan bertekad tidak akan kembali dah kepada dosa tu selama-lamanya. Itu cara taubat yes benar. Itu pun kita tidak cara lagi. Orang bertaubat ni terkadang dia tak kembali kepada dosa kerana tak ada kemampuan. Kita hok ada kemampuan lagi nak kembali kepada dosa, misalnya dosa judi lah. Kita ada kemampuan lagi, segar lagi. Mana kalau nak pergi judi lah ni pun boleh. Betul lah dia taubat lagi tu. Dia nyesal dia judi mula, lah ni dia tak taubat dah. Dia masa depan pun dia tak kira kita taubat dah. Walaupun dia mampu. Tapi ada orang dia memang tak mampu. Kena seteruk dah, tak bangun dah tu Dia pun nyesal dia duk judi selama kening, duk belagu ayat. Lah ni tak judi dah lah. Pas masa depan dia nak kembali pula. Dia nak kembali gana, nak buat dosa gana, dia kena seteruk dah. Dia nak bangun pun tak cakap dah. Maka orang hok pesen lagu ni, hok pesen tak mampu kembali kepada dosa. Memang tak mampulah. Kalau dia tak taubat pun dia memang tak pergi buat dah dosa tu. Dia tak mampu dah. Hok ni kena tambah selagi wajib dia memperbanyak ke amal. Dia kena nyesal, dia judi lama kening. Lah ni dia judi lagi. Tak dah, tak cakap dah seterus. Masa depan dia nak pergi judi pula. Nak pergi pun tak boleh dah. Memang tak mampu dah. Dia kena seterus. Kalau lagu tu kena memperbanyak ke amal sebagai tanda dia bertaubat. Kena memperbanyak amal. Kalau orang yang mampu lagi, mana dia nyesal, dia tinggal ada dosa judi, pas dia nak pergi judi lagi, mampu lagi dia nak pergi judi. Tapi dia tekad tak si judi dah. Walau dia mampu sekalipun, dia tak pergi dah. Cukuplah dia taubat sekarang tu. Pasal dia memang ada kemampuan. Tapi orang kena seteruk. Dia kata amu tak si dah pergi judi. Memang dia mau tak pergi dah sebab dia mau kena seteruk. Kalau segar boleh jadi pergi pula ni. Maka tak padan dengan dia sekadar kata dia tak segi dah, tak siwak dah dosa judi, tak padan. Wajib dia memperbanyak ke amal selagi. Itu dah. Orang sakit ni memanglah tak kuat dah dosanya. Nak takabur, nak agah gapo lagi tu tak bangun. Nenek. Tak ada lah sifat agah tu, duk agah. Sakit tak bangun. Mana lagi nak agahnya? Jadi dia nak taubat, dia kata dia taubat dah, tak agah dah hamba tak pego dah sifat takabur. Memang dia mau tak pego sebab dia mau tak bangun dah. Cetera segan mula takut agah pula Maka lagu mana dia nak taubat? Dia nyesal lah. Dia agah lama kening nyesal, dia duk pego sifat takabur. Pahala ni dak dah lah. Muka tu pun sakit dah. Dia kena memperbanyak ke amal sebagai tanda dia bertaubat. Wajib dia memperbanyak ke amal. Walau sakit gitu pun zikir banyaklah. Semaya banyaklah. Sebagai tanda dia bertaubat. Sebab kalau nak kata dia tak kembali dah kepada sifat sombong, memang dia tak akan kembali dah dengan sebab dia sakit tu. Nampak? Taubat daripada dosa zahir mudah. Sebab dosa zahir ni memang nyata, memang terang. Nama pun zahir. Dosa yang nyata, dosa yang terang. Judi, curi, dosa terang. Hak payuh ni dosa yang batin. Dosa yang dalam ni, hak pesen tak nampak ni. Duk pera sifat-sifat keji dalam hati kita. Sombong. Apa dia sombong? Menolak kebenaran dan merendah ke orang lain. Itu sombong. Bila orang royak benda betul, dia tolak. Orang tegur, tak betul ni dia mau semaya lagu ni. Hai, aku maya dulu lagi. Dia tolak kebenaran. Orang ajar maya betul lagu ni,
cara kira zakat hak betul lagu ni. Dia kata tak perlu, hak penting ikhlas dia ya. Seduk kira-kira gananya ikutlah, hak penting ikhlas. Mana boleh zakat ada cara pengiraan dia. Mana duk kira ikhlas lagu tu. Ikhlas tu sifat hati. Hak kira zakat ni syarat mari lagu ni ada cara pengiraan dia. Tiba-tiba dia tolak caralah, hak penting ikhlas dia tu. Itulah sombong. Menolak kebenaran ketika kebenaran itu mari kepada dia, lagi pula menghina orang lain pula. Orang kata mayat tak betul ni lagu ni, tak sah ni. Tak sah mana aku mayat dulu. Mayat betul dah. Ayok dibubuh atas orang pula, merendahkan orang pula. Tu sifat sombong. Wajib bertaubat tu. Tapi dosa batin, dosa dalam hati. Zahir tak nampak. Muka zahir jauh nampak duk mayat bear mari sejik sama. Dosa batin, dosa deki. Gapo dia deki? Mencita-cita supaya hilang nikmat daripada orang lain ketika dia melihat nikmat tersebut. Dia tengok orang lain ada lebih daripada dia, dia mencita-cita supaya hilang nikmat orang tu. Dia tengok orang lebih. Orang ada piti banyak, dia tengok orang ada piti banyak, dalam hati dia mencita-cita supaya hilang nikmat orang tu. Dia berkenal kalulah rumah demo ni terbakar misalnya. Dia tengok orang ada nikmat naik kereta baru. Dia mencita-cita supaya biar accident. Dia benci. Dia tak kenal orang ada nikmat. Tu sifat deki, wajib dia taubat. Tapi nampak ke tak? Tak nampak sebab zahir luar jeru. Sebab sabaku mari sejik sama. Tapi dalam wajib kena taubat. Dosa zahir mudah bagi nampak. Tidak. Gapo lagi? Sifat riak. Gapo dia riak? Mencita-cita supaya orang mengetahui ibadat dia. Tu riak. Dia nak sangat supaya orang tahu ibadat yang dia buat. Orang tahu ke tak kira. Tapi dia nak lah. Kalau boleh dia nak orang tahu ibadat dia buat. Itu dia panggil riak. Dia sedekah 100 riyal. Dia harap supaya orang nampak dia sedekah ni. Itu dah. Orang tak nampak pun kadang-kadang. Orang tak puji pun. Tapi dia nak lah. Itulah riak. Dia bangun semaya tengah-tengah malam, tak ada orang nampak pun. Tapi ketika dia semaya tu, dia mengharap supaya ada orang tahu dia bangun semaya malam ni. Supaya orang tahu. Kadang-kadang dia duk harap saja. Kadang-kadang dia pergi buka pula kat orang. Ada orang tak tahu, dia pergi buka lah. Semalam aku bangun semaya sekian, dia pergi buka. Tujuan supaya orang tahu ibadat dia, supaya orang akad dia. Itu riak. Tapi tak ada siapa nampak bagi ni. Tapi wajib kita bertaubat. Nampak tak? Itu taubat ia lebih payah. Taubat daripada dosa batin. Dosa tak ngaji, itu dosa lah. Tak belajar, dosa lah. Wajib kita kena bertaubat. Taubat secara tafsil dulu. Kita duduk mulai ingat daripada zaman kita balik mula siapa lah mula ni naik gapo dosa kita ada. Maka nak boleh kau tahu dosa tu kena ngaji suku pula. Kalau kita tak belajar, lagu mana kita nak tahu dalam hati kita ni ada sifat deki, sifat takabur, sombong, riak, ujub, sum'ah. Mana kita nak tahu? Kalau kita tidak belajar, maka wajib kita belajar dulu. Baru kita tahu, oh rupanya ni dosa, hak ni dosa, hak tu dosa. Maka kita taubatlah. Moga kita duk pera dosa tu selama kening. Ingat dulu sebutir-sebutir secara tafsil wajib lagu tu. Taubat wajib lagu tu, ingat dulu sebutir-sebutir. Kita nyesal dulu semua dosa-dosa kita. Sebutir-sebutir secara tafsil.
Dosa curi suku kena taubat, dosa judi suku, dosa berzina suku, dosa minum arak suku. Suku-suku dulu. Lepas tu barulah secara umum. Dah ingat habis dah berasa, lepas tu secara umum lah. Mana-mana ada lagi dosa kita tak berasa, maka semuanya kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ar-ruju' minal bu'di ila ta'ah. Apa dia taubat? Taubat ialah ar-ruju', kembali daripada minal bu'di, daripada jauh daripada Allah Ta'ala kepada ta'at kepada Allah. Dulu kita jauh daripada Allah. Allah Ta'ala mewajibkan kita bersyukur, menggunakan nikmat dengan cara yang betul. Nikmat mata, nikmat tangan, kaki, perut, farak, semuanya wajib kita guna dengan betul. Tiba-tiba kita salah guna mata, kita melihat yang tidak sepatutnya, kita salah guna mulut, kecek benda tidak sepatutnya, itu jauh daripada Allah. Wajib kita kembali kepada taat semula. Mulut digunakan untuk gapo? Baca Quran, baca hadis, menegur, kecek molek dengan orang. Kita pun guna molek semula. Itulah taubat. Bukan semata-mata istighfar, bukan semata-mata semaya sunat taubat sahaja. Itu bukan taubat. Istighfar dan semaya sunat taubat adalah adab orang bertaubat. Bila dia betul dah taubat nyesal dah, biasanya dia lapah istighfar dengan mulut. Dia ingat dosa-dosa dia lama kini, nyesal mari, dia pun astaghfirullah. Nyesal adalah taubat yang sebenarnya. Dia ingat dosa dia, dia pun mari nyesal dalam hati. Itulah taubat. Cuma kadang-kadang terzahir di mulut. Dia pun sebut astaghfirullah. Itu adab dia ya, bukan taubat lagi. Kalau dia duk astaghfirullah 100 kali pun dalam hati dia tak ada berasa nyesal daripada dosa dia buat selama kening, tu tidak dinamakan taubat. Nampak? Walau dia membayar sunat taubat berapa puluh kali sehari semalam pun, selagi dia tidak meninggalkan dosa, selagi tu dia tidak dinamakan taubat. Puluh kali semaya sunat taubat, tapi hati dia duk pera sifat sombong, duk pera sifat ujub, berasa lebih, berasa hebat, selagi tu dia tidak dinamakan taubat. Walau membayar sunat taubat tak haji tinggal sekalipun. Istighfar dan semaya sunat taubat hanyalah adab orang bertaubat, bukan sebenar-benar taubat. Sebenar-benar taubat adalah sifat hati menyesal, meninggalkan dosa dan bertekad tidak akan kembali kepada dosa tu selama-lama. Ini 3 rukun taubat. Kalau bersangkut paut dengan anak Adam, tambah selagi mengembalikan hak ataupun gimi tak halal dengan anak Adam tu. Nampak? Dan bahawasanya diri taubat itu satu ibadat. Muka taubat perintah daripada Allah, maka taubat itu satu bentuk ibadat yang dijanjikan, yakni dijanjikan oleh Allah akan pahala. Kerana taubat, dahlah kita ni dosa. Allah Ta'ala perintah suruh taubat. Maka kalau kita mencukupkan 3 rukun taubat tadi molek, Allah Ta'ala beri pahala pula. Bukan sekadar diampunkan dosa, bahkan beri pahala pula. Tidak, rahmat Allah Ta'ala. Seolah kan kita ada buat salah dengan orang, kita pergi minta maaf dengan tuan dia beri hadiah pula. Kita buat salah dah dengan demo tu. Kita pergi katak dia ke gapo ke, buat salah dah dengan dia. Kita pun nyesal pergi minta maaf. Minta maaf lah hamba katak demo hari tu. Dia pun maaf, kita beri pisah pula sikap. Seolah gitulah. Kita buat dosa dah, deraka dah kepada Allah Ta'ala, diperintahkan kepada kita untuk bertaubat. Kita pun taubat. Bila taubat tu diberi pahala pula kerana taubat. Itu pemurahnya Allah Ta'ala terhadap hamba-hamba dia. Syarat kena taubat, biar cukup syarat, cukup rukun. Jangan bertaubat zahir. Lagu mana taubat dah kahwin,
taubat lagu mana? Dulu tak mari sejik, lah ni mari sejik. Itu bukan taubat. Hak tu perubahan zahir. Taubat ni 3 rukun tadi. Kena nyesal, kena tinggal dosa, kena tekad dalam hati tak si kembali dah kepada maksiat tu. Itulah taubat. Bukan mari sejik tu taubat, bukan. Nampak? Ada pun hilang seksa kemudian daripada taubat. Ada pun kata bila kita taubat, adakah mesti Allah Taala terima taubat kita? Tidak. Bila kita dah cukup segala syarat taubat, mesti ke Tuhan terima taubat kita? Jawab dia iaitu, maka iaitu diserahkan kepada Allah Taala. Bila kita dah taubat cukup syarat, Tuhan wajib terima ke? Dah diserahkan kepada Allah. Boleh jadi kita taubat cukup syarat dah sekalipun, cukup rukun dah sekalipun, Allah Ta'ala tetap tidak menerima tu hak Allah Ta'ala. Cuma kita tunai gapo perintah Allah, suruh taubat rukun sekian-sekian, syarat sekian-sekian, kita pun taubat. Adakah mesti Tuhan terima? Mesti Tuhan lepas kita daripada seksa? Tidak mesti. Doa lah. Allah Ta'ala perintah kita doa. Ud'uni. Doalah kepada aku. Kita doa. Bolehlah pahala. Tapi adakah wajib Tuhan terima doa kita? Tak wajib. Ikut dia lah. Dia nak terima, dia terima. Kita tak terima kat doa. Cuma tugas kita sebagai hamba, kena minta, kena doa. Terima ke doa? Kerja Allah Ta'ala. Tugas kita sebagai hamba, bila kita buat dosa, buat maksiat, wajib kita bertaubat, menyempurnakan 3 rukun taubat. Tuhan nak lepas kedok kita daripada seksa, kerja Allah Ta'ala diserahkan kepada Allah. Bukan kata taubat tu mesti lepas daripada seksa, tak mesti. Cuma tu tugas kita sebagai hamba, qadar tu ya. Allah Ta'ala nak seksa juga, Tuhan tak si maaf pun, tu hak Allah Ta'ala. Sama dengan kesalahan kita dengan manusia. Nak maaf, tak si maaf, tu hak manusia tu sendiri, tak boleh kita nak paksa. Kita ada buat salah dengan orang, kita pergi minta maaf kan. Tiba-tiba tuan dia tak si maaf, tu hak tuan dia. Kita tak boleh kata dosa minta maaf kat aku. Nabi pun maaf ke umat, dia kata. Dak tu hak dia. Dia nak maaf tak si maaf, hak dia lah. Dah kita buat salah dengan dia, hak dia lah. Dia nak tuntut di hari akhirat seksa, hak dia lah. Dia nak maaf tak si maaf tu hak dia. Cuma wajib kita pergi minta maaf. Dah kita ada buat salah, wajib pergi minta maaf, wajib pergi minta halal dengan orang tu. Tiba-tiba orang tu tak si maaf, hak dia lah. Dia tuntut hari akhirat seksa lah. Nampak? Kita buat dosa dengan Allah Ta'ala, diperintahkan kita bertaubat. Bila kita bertaubat, Tuhan tak siapa nak seksa juga dalam neraka. Hak Allah Ta'ala. Tidak. Cuma wajib kita taubat sekatu ya. Berfirman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin. Surah Al-Baqarah. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia Allah akan sekalian ia banyak bertaubat. Digunakan sirah mubalaghah, at-tawwabin. At-tawwab makna yang banyak bertaubat, sentiasa bertaubat. Allah Ta'ala kasih kepada seorang hamba, ia sentiasa bertaubat. Ramai orang dia menangguh ke taubat dengan alasan dia takut buat dosa pula. Tak boleh taubat lagi, dia kata lah mungkin buat pula. Hak ni bapa jadi lagu ni? Ya, pertama kerana jahil ilmu agama. Menangguh ke taubat ni satu dosa. Taubat wajib dibuat dengan segera. Tiba-tiba kita tangguh. Biarlah tak si taubat lagi, takut buat pula. Dia tangguh taubat. Tu satu dosa lain pula. Tapi kerana jahil dia tangguh taubat. Biarlah taubat nanti-nanti, takut buat pula. Tu dosa suku pula, dosa menangguh taubat. Tak boleh, taubat kena segera.
Pas kalau buat pula taubat pula. Allah Ta'ala berguna dalam Quran sirah mubalaghah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mengasihi yang banyak bertaubat, sentiasa bertaubat. Jatuh pula taubat pula, jatuh pula taubat pula. Syarat jangan main-main lah. Taubat sengerti. Dah takdir Allah Ta'ala nak buat gua nak jatuh pula. Tapi kita tak main-main. Kita memang betul nak taubat dah. Tiba-tiba kalah dengan nafsu, jatuh pula ke dalam dosa, taubat pula. Mana tahu hari ni kita taubat, malam ni mati tak ada buat pun dosa. Ya kita kata lama taubat lama ke buat pula. Tahu mana boleh buat pula? Boleh jadi taubat ni petang ni mati, tak ada nak buat pun. Kena wajib menyegera ke taubat, syarat jangan main-main. Jaga betul-betul diri daripada maksiat. Kalau taubat tapi masih mengekal ke dosa, dia kata dia taubat dah, tapi ilmu agama tak belajar lagi, semaya tak betul lagi, puasa tak betul lagi, semaya hak tinggal lama kini tak rajin qada, tapi dia kata dia taubat. Hak ni al-mustahzi'ina billah, orang hak buat nyanyi dengan Allah Ta'ala. Taubat dosa duk kekal, duk pego lagi. Ni nyanyi dengan Allah Ta'ala. Wajib kita bertaubat, dia betul-betul jaga diri daripada dosa dan kesalahan. Dia maksud cukup situ. Sebenarnya tak habis tu sikit sangat tu daripada keseluruhan bab taubat daripada kitab Nawar Bagi Hati ni. Tapi cukuplah untuk sekadar kita mengambil faham gapo sebenarnya taubat yang dikehendaki oleh syarak. Daripada situ habislah kuliah Ramadan kita ni. Kita sambung pula selepas daripada gaya ada rezeki panjang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.